Okay. Right, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat petang. Clear semua? Audio, saya punya slide, okay tak? Waalaikumsalam, selamat datang. Okey. Okay. Okay, saya harap perempuan masih berada di talian. Harap belum tidur lagi ataupun masih berada di depan PC. Okay, insyaAllah kita sama-sama untuk sesi kita petang ini dalam tempoh setengah jam. Kita akan overview berkenaan dengan pelupusan aset tak alih kerajaan lah. Okay. So far tuan-puan yang hadir pada hari ini mungkin ada yang pernah melaksanakan prosedur pelupusan ataupun mungkin pertama kali nak buat ataupun mungkin belum lagi nak buat tapi tengah menyimba maklumat lah berkenaan untuk melupuskan aset tak alih kerajaan. Right. Okay. So di dalam pelupusan, pelupusan merupakan bab yang kita kata kedua terakhir di dalam tipata aset bangunan. Okay, di mana dalam pelupusan ni adalah menjadi tanggungjawab pihak agensi pelanggan yang memiliki aset yang nak lupuskan aset tu. Okay, keperluan untuk melaksanakan prosedur pelupusan lah, iaitu bab G di dalam tipata aset bangunan. So di paparan sekarang kalau tuan-puan lihat macam yang kita punya Surveyor Rafidah maklum pada sesi pagi tadi berkenaan dengan kita punya perancangan, pelaksanaan dan pelaporan dan sehingga pemantauan, semuanya akan bermula dengan perancangan kita, pelan pelaksanaan. Okay. So di dalam pelan pelaksanaan ni apa yang kita akan laksanakan untuk pelupusan adalah kalau tuan-puan lihat dekat sekarang ni dia berada dekat item PLA yang diselaraskan ni lah. Okay, so kat sinilah prosedur di mana tuan-puan perlu menyediakan pelan pelupusan aset sebelum nak melupuskan aset kerajaan. Okay, aset tak alih kerajaan lah, especially untuk aset tak alih kerajaan. Okay. So dekat sini paparan di mana tuan-puan tahulah macam mana flow-nya daripada PSPAO yang kita dah laksanakan mendapat maklumat daripada pelan pelupusan aset yang kita laksanakan setiap tahun. Yang mana yang berkenaan lah kan, kalau setiap tahun tu berkenaan, contoh kata tahun ni mungkin tuan-puan tak ada nak lupus tapi mungkin tahun depan. So bila tahun depan kita nak lupuskan, tahun ni lah kita akan bermulanya melaksanakan penyediaan pelan pelupusan aset. Okay. So seterusnya kita pergi kepada kita berkenalan dulu di dalam pelan pelupusan aset ni. Okay, apa yang kita nak laksanakan dalam pelan pelupusan aset adalah apa benda yang kita nak rancang lah, aktiviti yang kita nak lupuskan. Okay. Selalunya lah kebanyakannya agensi ni bila nak melupuskan aset dia terlepas pandang untuk laksanakan pelan pelupusan. Okay, so bila kita termiss untuk laksanakan pelan pelupusan, kita tak boleh nak kita tak boleh nak merancang kita punya aktiviti tu mengikut kepada masa lah. So kebanyakannya agensi ni mungkin kita akan jadikan ad hoc kerja. Ad hoc kerja ni maksudnya bila kita kata esok nak roboh, baru hari ni kita nak dapatkan permohonan untuk meroboh bangunan lah, which is benda yang betul sepatutnya laksanakan. Kita dah tahu kita nak laksanakan prosedur pelupusan. Mungkin kita kata kita nak ada buat pembangunan baru. So bila nak pembangunan baru, by right bangunan yang lama tu perlu dilupuskan. So agensi sepatutnya dah bersedia lah bila nak laksanakan pelan pelupusan aset. Okay, so apa kita akan buat adalah pelan perancangan aktiviti pelupusan aset setiap premis bagi setiap tahun mana yang berkenaan. Okay, so dia merujuk pada kita punya borang ni adalah merujuk pada satu borang ada merujuk pada satu DPA premis masing-masing. Okay, so kenapa kita nak laksanakan prosedur pelupusan ni? Supaya kita nak laksanakan, kita nak lupuskan aset ni dengan cara yang betul lah dan sistematik. So macam mana cara nak betul dan sistematik ni adalah merujuk kepada kita punya buku tipata lah. Okay, tipata aset bangunan. Itu telah diceritakan lah bagaimana prosedur untuk melupuskan aset. Kemudian serta mendapatkan pulangan yang terbaik untuk kerajaan. Ini tanggungjawab kita sebagai pemilik aset. Iaitu kita kena pastikan kaedah yang kita gunakan untuk melupus tu adalah kaedah yang terbaik. Sebagai contoh, kita bagi ada dua contoh lah. Contohnya tuan-puan nak lupuskan, katalah nak lupuskan aircon. Okay, nak lupuskan aircon, kita ada dua kaedah. Sama ada kita nak mungkin musnah, secara musnah saja ataupun kita secara jualan. So antara dua perkara ni ataupun dua kaedah ni, which one yang memberi pulangan yang terbaik kepada kerajaan? Okay, satu mungkin kita tak
menggunakan apa-apa duit kerajaan. Satu lagi, kerajaan akan dapat pulangan, iaitu melalui kaedah jualan lah. That's why di dalam prosedur pelupusan ni adalah nanti kita lihat kepada satu entiti lah yang bertanggungjawab dalam kita nak mengesyorkan kaedah yang terbaik untuk melupuskan aset. So terbaik ni ada wujud kepada kewangan, okay, kewangan sama ada kerajaan dapat balik duit ataupun tidak, dan apa yang terbaik lah untuk kerajaan. Okay. So seterusnya bila kita nak laksanakan, kita akan laksanakan berdasarkan kepada keputusan pelaksanaan penilaian aset. Ini saya suka ingatkanlah pada agensi di mana nak melupuskan aset. Perkara pertama, gateway yang tuan-puan kena lalui adalah kena buat prosedur pelaksanaan penilaian aset. Ini wajib dibuat, wajib dilaksanakan. Okay. By right kalau tuan-puan tak buat prosedur pelaksanaan penilaian aset, iaitu bab E penilaian aset di dalam Tipata, tuan-puan tak boleh terus pergi kepada bab G di dalam pelupusan. Okay. Ini perkara yang saya selalu tekankanlah pada agensi. Sebelum nak lupus, kena buat penilaian aset terlebih dahulu. Right? Seperti mana yang telah dimaklumkan tadilah oleh engineer Salawati tadi berkenaan dengan bab E penilaian aset. Okay, so di mana pelupusan yang akan dilaksanakan, di mana sahaja aset itu berada, sama ada aset itu berada di peringkat daerah ke, negeri, wilayah, jabatan ataupun kementerian. So mana-mana peringkat tu, itulah yang dia akan laksanakan prosedur pelupusan. Okay, so siapa yang akan laksanakan? Okay, penyedia kat sini adalah PTF. PTF ni bertanggungjawab dalam menyediakan pelan pelupusan aset. Okay, so kita tahu tadi PTF adalah kita kata orang kanan lah kepada pegawai pengawal. So PTF ni nanti akan dibantu oleh POF dalam membuat perancangan pelan pelupusan aset. Okay, so bagaimana adalah mengikut proses kerja yang ditetapkan. So proses kerja ni merujuk kepada Tipata bab G pelupusan lah. Okay. Okay, so seterusnya kita lihat kepada apa yang dimaksudkan dengan pelupusan. Okay, kalau tahu perempuan, mungkin sebelum ni pernah ada juga agensi yang dia ada dua topi lah yang dia buat. Aset alih pun dia buat, aset tak alih pun dia buat. Okay, kalau merujuk kepada aset tak alih ni ada sedikit perbezaan dengan aset alih. Okay, so untuk aset tak alih, perempuan kena faham, kena tahu bahawa pelupusan ini adalah proses mengeluarkan aset kawalan, milikan dan simpanan dari rekod milik kementerian, jabatan agensi mengikut kaedah yang ditetapkan. Okay, so kat sini maksudnya adalah okay, once bila aset perempuan tu dah keluar daripada rekod agensi, so agensi ni merujuk kepada siapa? Merujuk kepada pemilik aset. So pemilik aset adalah siapa? Adalah pegawai pengawal. So by right maksudnya kalau berbeza sahaja kita punya kawalan pegawai pengawal tadi, automatik perempuan perlu laksana prosedur pelupusan. Okay, so selagi mana dia tak keluar daripada kawalan pegawai pengawal, maksudnya masih dalam pegawai pengawal yang sama. Sebagai contoh saya bagi saya punya aset kementerian lah. Contoh antara Kementerian Kerja Raya KKR. Okay, bagi kepada JKR. Okay, masih lagi dalam kawalan pegawai pengawal yang sama. So kita hanya laksanakan kita kata penyerahan secara dalaman dan kita akan kemaskini maklumat pendaftaran saja. Tak perlu buat prosedur pelupusan. Okay, so perempuan kena lihat pelupusan untuk aset takleh merujuk kepada milikan siapa. Okay, once dia dah keluar daripada milikan pegawai pengawal, automatik perempuan perlu laksana prosedur pelupusan. So di dalam skop untuk pelupusan, perempuan akan laksanakan dua aktiviti lah. Okay, aktiviti yang pertama kita akan sedia dan pantau pelan pelupusan aset. Dan yang kedua adalah pelaksanaan dan pelaporan. So untuk sesi kita pada hari ini, perempuan akan lihat kepada penyediaan pelan pelupusan aset sajalah. Okay, untuk sesi hari ini. Okay, seterusnya kita pergi kepada prosedur penyediaan pelan pelupusan aset. So dalam pelupusan aset ni apa yang perempuan kena sediakan? Okay, kalau kita lihat pada item nombor 1, okay, arah PTF agensi laksana pelupusan aset dan sediakan PLA serta bajet tahunan berdasarkan keputusan pelaksanaan penilaian aset. So kat sini dia punya formula dia senang je untuk perempuan ingat. Okay, pertama perempuan kena laksanakan pelan pelaksanaan penilaian aset. Pelaksanaan penilaian aset iaitu bab E penilaian aset. Itu gateway yang perempuan kena buat. Wajib buat baru pergi kepada pelan pelupusan aset. Okay, so dekat sini adalah merujuk kepada lampiran
JKR Patah F8/4 lah. So di mana F8/4 ni adalah kita kata keputusan lah, keputusan yang diputuskan, yang diluluskan oleh pegawai pengawal untuk memberi kebenaran pada Tuan Puan untuk lupuskan aset. Okay, so di dalam F84 ni selagi mana kotak ataupun ruangan untuk pelupusan tidak ditik, Tuan Puan by right tidak boleh pergi kepada bab pelupusan. So dalam arti kata lain, kita kena dapatkan kelulusan kebenaran daripada pegawai pengawal untuk melupus aset, barulah kita pergi laksanakan pelan pelupusan aset. Okay, so itu adalah yang pertama. Okay, so yang kedua, bila kita dah dapatkan kebenaran daripada pegawai pengawal untuk melupuskan aset, then next kita akan sediakan pelan pelupusan aset. So kenapa kita kena buat pelan? Pelan ni Tuan Puan akan memberi maklumat, ada dua benda maklumat. Okay, maklumat pertama adalah berkenaan aktiviti, maklumat kedua adalah berkenaan dengan bajet. Bajet yang kita akan mohon untuk laksanakan prosedur pelupusan. Okay, selalunya orang akan ingat bila kita nak buat pelupusan, mungkin Tuan Puan akan kata duit memang dah ada, dah dapat. Duit dah dapat, buat apa saya nak buat pelan kan? Tapi by right kalau ikut kepada prosedur, Tuan Puan perlu laksana pelan pelupusan aset, barulah kita akan laksanakan prosedur yang seterusnya. Okay, so di dalam pelan tadi, itulah yang akan memandu kita, okay, bila kita akan dapat proses untuk penyediaan borang, kemudian nak dapatkan kebenaran dan sebagainya lah. Itu kita daripada segi kita punya aktiviti. Okay, yang keduanya adalah kita punya bajet. So bajet ni adalah kadang-kadang kita tak nak, okay, sebagai contoh kebanyakannya agensi bila nak mohon permohonan roboh, dah dapat kena roboh tapi duit tak ada. Ini banyak berlaku. So bila duit tak ada, Tuan Puan akan dihantui dengan untuk masa untuk melaksanakan melaksanakan kerja roboh lah. Okay, so kita tahu kerja roboh selama 2 tahun. So bila kita dah masa untuk tempoh masa kerja roboh tu dah berjalan, Tuan Puan tak laksanakan disebabkan tak ada duit. So dia jadi membazir lah, sebab kita tahu untuk prosedur pelupusan ni bukan mudah untuk kita nak dapatkan kebenaran meroboh. Okay, sebabkan perlukan banyaklah prosedur yang Tuan Puan kena lalui. So kita tak nak membuang masa, membuang tenaga bila kita dah sampai dapat kelulusan tapi duit tak dapat. Okay, so kita nak mengelakkan benda kejadian macam tu, kita kena laksanakan pelan pelupusan aset. Okay, so dalam pelan pelupusan aset ni lah kita mohon bajet untuk laksanakan prosedur pelupusan. Itu untuk roboh. Roboh kita selalu kita tahu memang ada kena duit kan untuk kita nak roboh. Tapi kadang-kadang orang terlepas pandang untuk kaedah musnah. Contoh musnah, kita nampak musnah takkan nak kena ada duit. Tapi sebenarnya perlu ada duit untuk musnah. Sebagai contoh kita nak musnah secara e-waste sebagainya contoh. Okay, so e-waste ni kita kena sediakan satu pengangkutan. Kalau contohnya komponen yang kita nak lupus secara e-waste tu sangat banyak kan, secara pukal. So kita kena sediakan pengangkutan untuk kita hantar kepada pusat pengumpulan e-waste. So kat situ ada kos lah yang kita kena sediakan. Kos tu dapat dari mana? Daripada pelan pelupusan lah. Kalau Tuan Puan laksanakan pelan pelupusan, adalah duit tersebut untuk kita lupuskan secara e-waste. Okay. Right, so penyediaan pelan ni macam biasa Tuan Puan laksanakan macam bab-bab sebelum ni, Tuan Puan kena laksanakan sebelum kita nak laksanakan prosedur pelupusan. Contoh tahun depan kata kita nak lupuskan aircon secara jualan. So tahun ni Tuan Puan dah by right dah kena sediakan pelan pelupusan aset lah. Okay, untuk pelaksanaan dia untuk tahun berikutnya. Okay, so item yang kedua, kendali mesyuarat penyediaan pelan pelupusan aset dan bajet tahunan. Yang ni PTF kena selaraskan lah. Dia kena selaraskan, dia kena kendalikan mesyuarat. Mesyuarat dalam penyediaan pelan pelupusan aset. Okay, so kat sini PLA disediakan adalah untuk satu daftar premis aset setiap tahun jika berkenaan. Okay, so mana DPA yang ada nak laksanakan lupus, dia kenalah sediakan PLA ni bagi setiap DPA masing-masing. Okay, so maksudnya satu DPA ada satu borang PLA lah yang perlu disediakan sekiranya berkaitan. Yang kedua, pengenalpastian pelantikan ahli lembaga pelupusan dalam mesyuarat penyelarasan dan skop aktiviti pelupusan aset ta'liq. Kat sini saya maklum tadilah di mana dalam pelupusan ni ada satu entiti yang bertanggungjawab dalam mengesyorkan kaedah pelupusan, iaitu kita namakan ahli lembaga pelupusan. Okay, ataupun short form ni ada LPATA, LPATA, LPATA. Okay, merujuk pada ahli ni, ahli lembaga ni yang akan mengesyorkan kaedah pelupusan. Okay, so kat sini kita dah kenal pasti dah siapa LPATA yang kita nak laksana.
Contoh kita dalam pelupusan kita ada dua kategori, sama ada perempuan nak lupuskan struktur binaan ataupun nak lupuskan komponen. Okay. Dua-dua ni merujuk kepada L-Patha yang berbeza. So perempuan kat sini dalam perancangan kita dah tahulah. Kalau kita nak lupuskan komponen, kita dah tahu kita nak panggil siapa. Kalau kita nak lupuskan structure, kita dah tahu nak panggil siapa. Okay. Itu dah kita kenal pasti siapa ahli L-Patha yang kita nak lantik. Okay. So kat sini contoh keperluan teknikal, okay, sumber pelaksanaan, keperluan sumber, tanggungjawab dan kuasa pegawai yang terlibat. Okay. So ini merujuk kepada borang JKAPATA F10/1. Okay, next tadi berkenaan dengan lembaga, yang kedua adalah berkenaan dengan bajet tahunan lah. So dalam kos operasi kerja-kerja pelupusan, macam tadi kita nak merobohkan bangunan ataupun kita nak lupuskan secara e-waste. So kos-kos tersebut kita dah kenal pasti dan mohon di dalam penyediaan pelan pelupusan aset. Okay, contoh diberikan kat sini kos perjalanan. Kalau tuan-puan mungkin dekat Semenanjung mungkin tak terasa. Tapi bila aset tuan-puan berada di Sabah Sarawak, Labuan contohnya, okay, kos perjalanan tu mungkin sangat tinggi untuk melupuskan aset. Contoh kita nak bawa daripada dalam premis pergi kepada luar tempat kumpulan contohnya kan. Kita kena kenal pastilah. Okay, kenal pasti apa kos-kos perjalanan yang terlibat sekiranya berkaitan. Okay. Kemudian kos alatan pemeriksaan. Ini sekiranya ada keperluan untuk L-Patha tadi laksanakan prosedur pemeriksaan. Okay. Sekiranya ada, kita kena lihatlah apa peralatan yang kita perlukan dalam pemeriksaan tersebut. So bergantung juga pada lokasi tadi. Macam saya maklum kalau lokasi tadi mungkin di Sabah Sarawak tadi, Labuan, mungkin tuan-puan kena get ready lah dengan dia punya tadi kos alatan, mungkin berapa orangnya, perjalanan dan sebagainya. Okay. So yang seterusnya adalah kos perobohan. Perobohan macam saya maklum tadi, kita nak robohkan bangunan, kita perlukan duit. Duit untuk meroboh. Okay. Unless kalau tuan-puan nak robohkan secara gotong royong lah. Kita boleh laksanakan secara tenaga manusia iaitu gotong royong. Kalau tuan-puan boleh laksanakan secara gotong royong mungkin dengan bantuan penduduk kampung ataupun dan sebagainya, mungkin boleh dilaksanakan tanpa kos tadi lah. Tapi kat situ pun kadang-kadang kita kena ada kos juga. Mungkin ada kos kena nak belanja makan dia kan. Itu kita kena lihat lah sama ada keperluan tu perlu disenaraikan di dalam penyediaan pelan pelupusan aset ataupun tidak. Okay. Ini merujuk kepada JKAPATA F10/1C dalam keperluan sumber aktiviti pelupusan aset. Okay, ini adalah saya kata tadi berkenaan dengan borang JKAPATA F8/4, okay, di mana dia yang saya kata ni ini adalah gateway untuk pergi kepada pelupusan. So dekat sini dalam pengesyoran ni kalau perempuan tak tik dekat dilupuskan ni dan tak ada tanda tangan pegawai pengawal kat sini, kita tak boleh proceed kepada bab pelupusan. So make sure bahawa premis perempuan mana aset yang nak dilupuskan, make sure F8/4 ni dilupuskan dan didapatkan kebenaran ataupun kelulusan daripada pegawai pengawal. Okay, baru boleh proceed pergi pada bab pelupusan. Selagi mana tak ada benda ni, perempuan tak boleh proceed kepada bab pelupusan. Okay, so seterusnya kita pergi kepada dalam bab penyediaan pelan pelupusan aset lah. So F10/1 ni adalah merujuk kepada pelan pelupusan aset. Okay. So dalam pelupusan aset ni tadi kita maklum ada merujuk kepada DPA. Setiap DPA akan ada satu pelan masing-masing sekiranya berkaitan. Okay. So dalam sama juga dengan bab-bab yang lain, pelan ni adalah sebagai rujukan pada agensi bagaimana nak mewujudkan pelan pelupusan aset. Okay. So di dalam ni kita lihat apa yang terkandung, okay, dalam page yang pertama saya katakan selepas daripada kandungan, ini ada perempuan keperluan untuk maklumat tersebut dan tanda tangan lah bagi penyediaan pelan pelupusan aset. So siapa yang akan sediakan pelan pelupusan aset ni, kita encourage untuk pelan pelupusan aset ni disediakan oleh POF yang dilantik sahaja. Okay. So pegawai operasi facility yang akan menyediakan pelan pelupusan aset. So POF di peringkat mana? POF di peringkat di mana dia bertanggungjawab lah. Okay, kalau POF tu ada di peringkat premis lah, POF premis lah akan sediakan pelan pelupusan aset. So siapa yang akan sahkan? Okay, automatik disahkan oleh ketua dia. Okay, ketua dalam UPF iaitu PTF. Okay, so PTF yang bertanggungjawab lah untuk mengesahkan laporan pelupusan, penyediaan pelan pelupusan aset. Right?
Seterusnya, page yang sebelah kanan adalah menuju kepada borang S10/1A. So 10/1A ni adalah dia punya apa rentetan daripada item 3.0. Tinggal 3.0 ni inilah dia punya detail dia S10/1A. So di mana dia adalah pelan komunikasi di dalam pelupusan aset. So tadi kita dah tahu dalam pelan perancangan Puan kena tahu kan siapa lembaga tadi yang kita nak lantik, siapa yang kita nak syorkan ataupun siapa orang yang terlibat dalam pelupusan, kat sini ada Puan akan sediakan dalam pelan pelupusan aset. Okay. So Myra, kita dah boleh tahu bila dalam pelan kita dah tahu kita nak lantik, contoh kata kita nak robohkan bangunan. Roboh bangunan kita perlukan nama daripada JKR. Okay, kemudian nama daripada JKPTG, kemudian nama daripada JPPH. So dalam perancangan kalau kita dah tahu dengan siapa kita nak rujuk untuk dapatkan nama ni, so senanglah kan dalam perancangan Puan dah tahu, okay saya perlu hantar nama kepada JKR, JKPTG dan JPPH. So dalam pelan dah tahu, so next untuk pelaksanaan kita dah boleh terus majukan surat kepada JKR, JKPTG dan JPPH untuk dapatkan nama bagi dilantik sebagai airpata tadi. Okay, itu penting dalam pelan perancangan. So kita dah tahu dah kat PTF, PDF, POF ni PTF siapa yang bertanggungjawab. Adakah PTF di peringkat kementerian atau PTF di peringkat jabatan atau mungkin PTF di peringkat negeri. Kat sini pun dah ada perancangan lah siapa orang-orang yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan pelupusan aset kemudian nanti. Okay, seterusnya ini adalah kita punya tanggungjawab lah. So siapa orang-orangnya Puan dah boleh trace awal untuk pelaksanaan dia kemudian. So next adalah dia punya aktiviti seterusnya adalah dapatkan input atau data awalan PLA dan bajet tahunan ABM PATA. So kita tahu bila kita dah mohon bajet, kita dah mohon duit, tentulah kita nak mohon kepada pihak MOF. Okay, bila pihak MOF akan terlibat dalam kita berkata laporan untuk penyediaan ABM atau PATA ni lah, okay, untuk dapatkan duit. So pelaksanaan untuk mendapatkan duit ni sama macam bab-bab yang lain juga, Puan kena laksanakan tahun sebelumnya, sebelum kita nak laksanakan prosedur tersebut. Okay. So apa input atau data awalan dalam maklumat skop kerja pelupusan ni adalah kita tengok tadi berkenaan dengan apa input dia adalah berkenaan maklumat skop kerja, kemudian pelupusan aset, butiran aktiviti, objek sebagai, kepala peruntukan, jumlah, kos, sumber dan output. Nanti kita lihat dalam borang JKR PATA S10/1B dan 10/1C. Okay. Seterusnya PTF nanti akan selaras dan sediakan PLA dan bajet tahunan ABM PATA ni, okay, penyediaan di peringkat premis pada 2 September tahun jika berkenaan. Ini sama seperti standard kita sediakan pelan perancangan seperti yang lain, bab-bab yang lain jugalah. Okay, ini adalah bab ataupun borang S10/1B. So 10/1B adalah berkenaan dengan skop dan aktiviti pelupusan aset. Yang ini Puan kena sediakan pelan perancangan tadi. Berapa tempoh masa yang kita nak, contoh nak lantik lembaga. Berapa contoh tempoh masa kita nak sediakan borang F10/2. Kat sini perancangan kita lah. So bila kita nak dapatkan tanda tangan JKR contohnya. So bila Puan dah senaraikan aktiviti tu tadi, so senang lah bila tanya masa untuk pelaksanaan, kita dah boleh go kepada kita punya perancangan tadi. Okay, so tak ada benda yang tertinggal ataupun termiss sewaktu nak dapatkan kebenaran untuk meroboh sebagai contohnya. Okay, so tempoh masanya yang kita cadangkan adalah dalam tempoh untuk setahun, tapi terpulang pada Puan, kalau boleh sediakan dalam by mingguan pun tak ada masalah. Sebagai contoh kita nak lupuskan komponen, mungkin komponen kurang pemberat dia untuk dapatkan kelulusan, so kita boleh by mingguan saja. Okay. So ini adalah 10/1C berkenaan dengan analisis keperluan sumber aktiviti. Ini tadi bila kita dah rancang aktiviti, sebenarnya kita nak tengok duit lah. Apa aktiviti yang memerlukan duit, itu kita akan terjemahkan atau akan kita sediakan dalam F10/1C. Okay, so 10/1C adalah berkenaan dengan duit yang kita nak mohon. Contoh tadi kita nak lupus komponen melalui kaedah e-waste, berapa kos yang kita perlukan. Sebagai contoh tadi kita nak mohon roboh, berapa kos yang kita perlukan. Okay, so kita kena senaraikan kos-kos tersebut yang kita perlukan dalam F10/1C. Okay, next 10/1D adalah berkenaan dengan kawalan rekod pelupusan aset. Ini jenis-jenis rekod yang kita perlukan lah, okay, dalam pelupusan aset. Okay, so contoh mungkin Puan ada untuk
kawalan rekod berkenaan dengan pendaftaran. Okay, ini kita akan senaraikan dalam kawalan rekod. So next adalah F10/1E berkenaan dengan rujukan. Ni dokumen rujukan kita lah. Contoh kata kalau untuk meroboh bangunan, mungkin dokumen-dokumen seperti mungkin teman-teman perlu dapatkan permit daripada PBT kan contohnya. Itu dia boleh masukkan dalam dokumen rujukan lah, ataupun mungkin yang berkaitan yang selain-lainnya. Okay, so boleh masukkan dalam F10/1E. Okay. Seterusnya di dalam kita dah siapkan tadi, kita akan selaraskan maklumat PLA dan bajet tahunan ke dalam ABM PATA. Ini dalam kita nak mohon kepada duit lah kepada pihak pembendaraan. Okay, so maklumat ni teman-teman isi dalam F10/1C ni akan dikembangkan atau diteruskan dalam borang ABM JKF PATA 4A dan juga 4B. Okay, itu kita prosedur untuk kita memohon bajet tadilah. So bila kita dah mohon bajet, kita akan kemukakan pada pihak MOF. Okay, pihak MOF melalui pegawai pengawal. So KSU tuan-tuan dan puan-puan lah. So bila KSU tadi akan sebagai pegawai pengawal, dia akan majukan kepada pihak MOF untuk mohon bajet untuk pelaksanaan aktiviti seterusnya. Okay, so seterusnya bila dah dapat duit, PTF Kementerian kena adakan mesyuarat lah untuk selaraskan balik berapa duit yang kita dapat tu dengan aktiviti yang kita boleh buat untuk tahun semasa. So kita kat sini kita dah kena selaraskan PTF, kemudian dah kena selaraskan, dah kena agihkan kepada dia punya jabatan negeri, daerah dan sebagainya lah untuk pelaksanaan prosedur pelupusan seterusnya. Okay, so bila kita dah selaraskan, so nanti PTF yang bertanggungjawab sama ada di jabatan atau negeri tadi akan tengok balik berapa duit yang dapat dan dia akan selaraskan balik apa aktiviti yang boleh dilaksanakan mengikut kepada duit yang diterima. Okay, so pengagihan peruntukan dalam mesyuarat bersama PTF. So mesyuarat ni adalah merujuk kepada mesyuarat JKPAK fasiliti masing-masing lah. Okay, right. So seterusnya kaji semula aktiviti berdasarkan peruntukan DM. Ini tanggungjawab pihak POF lah. So pegawai operasi fasiliti dia dah boleh tengok dah. So aktiviti yang dirancang DS dengan kita punya mohon bajet tu, macam mana kita nak buat kaji semula lah apa yang kita boleh tambah baik. So PF di sini ditugaskan untuk mengkaji semula aktiviti dalam PLA mengikut keutamaan sekiranya bajet tidak mencapai amount yang dikehendaki. So kita kena selaraskan balik. Okay, mengikut kepada duit yang kita perolehi. So ini adalah teman-teman akan rujuk kepada borang JKF PATA 4C dan juga 4D lah. Okay, ini adalah kita punya borang untuk permohonan bajet tadi. Okay, 4C dan 4D di peringkat daerah dan yang di peringkat premis untuk 4D iaitu kita punya ABM tadi. Okay, so mohon terima kita kena isi dalam borang 4D ni lah. Okay, seterusnya bila dah dapat duit dah selaraskan barulah kita akan laksanakan aktiviti berkaitan pelupusan. So inilah kita baru akan laksanakan prosedur pelupusan tersebut. So kerja-kerja pelaksanaan aktiviti setiap fasa kita set dijalankan berdasarkan pelan perancangan tadi. So merujuk kepada carta prosedur G2. G2 ni merujuk kepada struktur binaan. Okay, sama ada roboh ataupun selain daripada roboh, dan juga G4. G4 merujuk kepada prosedur pelupusan komponen aset ta'lim. So kat sini PTF yang bertanggungjawab akan pantau lah aktiviti berdasarkan perbelanjaan peruntukan. Okay, so dia sebagai ketua, so dia kena tengok lah sama ada misalnya dari segi pelaksanaan dia versus dengan kita merancang tadi. So pemantauan adalah seperti penghantaran laporan kerja siap dan pembayaran selesai. Okay, ini merujuk kepada dokumen-dokumen yang berkenaan lah. Okay, so sekali nombor 9, bentang laporan pelupusan aset kepada mesyuarat JKPAK Facility. So PTF tadi akan bertanggungjawab lah untuk bentang dalam mesyuarat JKPAK Facility. Okay, apa input ABM yang boleh dimasukkan dalam format laporan yang telah ditetapkan. Okay, so ini adalah dengan merujuk kepada pelaksanaan penyediaan laporan F10/5 dan juga F10/6. Okay, ini F10/5 di peringkat premis dan F10/6 di peringkat daerah sehingga kepada kementerian. Ini kita lihat pada esok hari lah. Okay, alright. Itu saja untuk bab pelupusan. Okay, saya buka kepada soalan kalau ada. Okay. Cik Fakhruddin ada nak tanya soalan? Ada Puan.
Okey Puan, Assalamualaikum. Saya Fakhruddin daripada Lembaga Pelabuhan Johor. Okey. Okey. Untuk pelupusan ni, kami ada cadangan lah untuk buat pelupusan. Suara saya dengar jelas Dengar jelas. Okay. Untuk LPG kami ada nak buat pelupusan lah, rancangan pelupusan untuk asset component, which is asset tu dia ni lah bersekali dah, kalau ikut nombor DPA dia bersekali lah. Cumanya dalam borang yang kita nak isi tu kan dia akan ada penilaian dengan harga, betul tak? So kita nak tahu berapa nilai tu. So harga untuk macam asset component yang kita dapat daripada agensi lain dan kita tak ada penilaian harga, kita nak buat macam mana pun? Maksud Cik Fakhruddin tadi, aset tu diterima secara hadiah daripada agensi lain? Nak cakap hadiah pun bukan hadiah sebenarnya, tapi dia macam masa kami terima tu, kami terima atas macam nak cakap kami terima aset tu macam kira boleh kata hadiah lah kot, sebabnya agensi tu dah tak menguruskan dah. Sekarang ni yang menguruskan bagi segi pentadbiran, pengurusan, operasi apa semua bawa LPG. Kira dah serah pada kami lah. Cumanya bila sekarang ni nak lupuskan asset component tu, which is penilaian harga tu kita tak dapat nak tentukanlah berapa harga masa dia dapat dan berapa harga dia sekarang kan. Oh, okey. So kalau kata kat sini ada 2 poin lah, kalau dalam S10/2 tu kita ada perlukan 2 maklumat lah. Satu, nilai perolehan aset. Mungkin tu yang Cik Fakhruddin maklumkan tak ada maklumat kan? Betul, betul. So untuk nilai perolehan aset tu sekiranya memang dah tak dapat dah, mana nak dapat pun memang tak tahu dapat punca mana. So kat situ boleh kita letak tiada maklumat sajalah. Okay, so item yang kedua untuk anggaran nilai baki, yang ini wajib. Ini wajib ada nilai anggaran baki aset bagi komponen aset takdir. So siapa yang akan bagi kat sini adalah kalau anggaran nilai baki aset ni adalah lembaga yang dilantik. Lembaga yang dilantik, maksudnya Alpata yang kita lantik dengan JKR dengan kami punya pegawai tu lah maksudnya macam tu? Betul. Contohlah kata aset tersebut aset aircon lah, LPG nak teruskan aircon. So lembaga yang dilantik daripada JKR tu juruterus mekanikal, sepatutnya akan ada komponen. So juruterus mekanikal ni akan bagi anggaran nilai baki aset lah, bagi aset ni. Itu saja Puan, terima kasih. Itu wajib ada. Kalau anggaran nilai perolehan tadi tak ada, mungkin boleh dimaafkan lah, tapi anggaran nilai baki aset wajib ada. Okey, satu lagi, boleh ke kalau anggaran yang tadi Puan cakap tu kita pakai NPV, boleh ke? Maksudnya setiap aset tu dia punya nilai dia mesti akan RM1 kan selepas beberapa tahun after depreciation value kan. Boleh ke kita letak RM1 kat situ? Siapa yang bagi dengan RM1? Kalau ikut rekod kewangan lah maksudnya. Rekod kewangan. Apa yang direkodkan di kewangan tu adalah secara, saya kata boleh kata secara formula lah kan. Maksudnya depreciation aset tu setiap tahun itu adalah nilai dia. Tapi kalau kata untuk komponen aset takdir, keutamaan diberikan kepada lembaga tadi lah. Lembaga kena bagi berapa amount dia yang terakhir. Oh, okey, faham. Kalau kata JPPH mungkin dia akan buat guna by formula juga. So formula mengikut dia lah.